Di video lepas aku ada tunjuk yang kami kayuh sehingga kelewat malam sehinggalah kami sampai ke titik tertinggi di Muri. Selepas itu perjalanan menjadi mudah kerana hanya menurun saja sehinggalah ke Islamabad. Malam tu memang aku yakin kami takkan sampai ke Islamabad disebabkan sudah lewat malam. Kira-kira jam 10 malam macam tu. Ketika kami meluncur turun dengan basikal menuju Muri, kami ada berhenti di beberapa hotel untuk bertanyakan harga untuk menginap satu malam. Tak silap aku, 2 ke 3 hotel juga aku tanya dan harga untuk satu malam tak munasabah bagi aku. Setelah tu, kami meneruskan perjalanan kayuhan kami. Tiba-tiba, sebuah lori berhenti di tepi kami ketika kami melalui jalan yang gelap. Tanpa banyak tanya, pemandu lori itu terus mempersilakan kami menaiki kenderaannya. Aku percaya pemandu lori itu ada melihat kami semasa kami menuju ke Muri. Kami berasa cukup lega dan happy kerana berpeluang dapat menumpang kenderaan tanpa meminta-minta. Memang di luar jangkaan. Seolah-olah pemandu lori itu tahu yang kami mahu menuju ke Islamabad pada malam itu. Seingat aku, berbaki lagi 50 km untuk kami sampai ke Islamabad daripada tempat kami di pick up oleh lori itu. Kami menaiki lori ini menyusuri jalan malam yang gelap. Meskipun menurun, pemandu lori ini amat cekap mengendalikan kenderaannya. Kami merasakan angin malam yang sejuk menerpa kami sepanjang melalui jalan Muri Road. Kami mengamati pemandangan sekeliling kami dengan mata yang terbuka lebar. Hanya lampu lori sahaja yang menerangi jalan ketika itu. Maklumlah, jalan raya dekat Pakistan ni, lampu jalan mereka sangat kurang. Yang ada hanya di bandar-bandar besar sahaja. Kenderaan kami meluncur laju melalui jalan berliku-liku dengan penuh hati-hati. Memang betul-betul pengalaman lah driver lori ni. Akhirnya kami tiba di Islamabad dengan selamat. Pemandu lori tu pun drop kami di tepi jalan utama dan menunjukkan arah di mana terletaknya hotel berhampiran. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada lelaki ini yang memberikan kami one last ride sehinggalah kami tiba di Islamabad. Daripada Islamabad, kami menaiki bas untuk menuju ke Lahore. Kami menaiki bas Faisal Mover kerana bas ini sangat popular di Pakistan. Ruangan bawah bas ini juga cukup besar untuk menempatkan 2 buah basikal kami tanpa menanggalkan apa-apa beg pada basikal kami. Daripada Islamabad ke Lahore, jarak kedua-duanya adalah 370 km. 4 ke 5 jam jugalah travel dengan bas ni. Setibanya di stesen bas di Lahore, kami perlu mengayuh kira-kira 30 km kerana rumah hos kami terletak di pinggir bandar Lahore. Keadaan jalan raya pada masa itu sangat sesak kerana laluan utama yang kami perlu lalui ada sekatan jalan raya disebabkan pihak berkuasa ingin mengelak daripada berlakunya protes besar-besaran penyokong bekas Presiden Imran Khan ketika itu. Dengan segera aku berfikir pantas sambil mencapai phone aku, kami terpaksa mencari jalan alternatif lain untuk pergi ke rumah hos kami. Dengan bantuan offline maps di telefon, aku mencari jalan yang lebih kecil, sedikit jauh bagi mengelakkan kawasan terjejas dengan sekatan jalan raya tersebut. Masa itu waktu maghrib dan keadaan sedikit kecoh. Bukan sebab protes ke apa, tetapi pengguna jalan yang lain juga turut menggunakan jalan yang kami lalui. Kenderaan sesak di jalan, trafik jam, itu sudah menjadi lumrah di negara-negara Asia Selatan seperti India, Bangladesh dan Pakistan ini. Alhamdulillah, pada malam itu dan sepanjang kami berada di Lahore dan juga Islamabad, keadaan lebih aman berbanding sebelum itu, di mana ketika kami berada di utara Pakistan, orang tempatan bagi tahu kami di bandar-bandar besar seperti Islamabad dan Lahore berlakunya protes dan demonstrasi besar-besaran disebabkan penahanan bekas Presiden Pakistan. Waktu itu pun capaian internet sangat lemah disebabkan pihak berkuasa ingin memperlahankan penggunaan internet ketika itu. Dengan doa dan tawakal yang tinggi, di samping bantuan navigasi di telefon, akhirnya kami berjaya tiba di rumah hos kami tanpa sebarang masalah. Kami merasa lega dan bersyukur kerana dapat mencari jalan alternatif yang selamat meskipun tiba sedikit lewat. Kelihatan hos kami iaitu Sofian dan adiknya Noman sangat gembira dengan kehadiran kami kali kedua ini. Seperti mana kami tiba di Lahore kira-kira 20 hari yang lepas sebelum menuju ke utara Pakistan, mereka ada mengajak kami untuk tinggal di rumah mereka sebelum kami kembali ke India.
dan itu satu sebab yang kukuh untuk kami kembali di sini. Macam aku ada cakap sebelum ini, waktu travel ni memang suka untuk aku tolak ajakan orang tempatan. Ini adalah tempat tinggal kami di Lahore, dan hari kita orang malam tadi kita orang tidur di sini di tingkat bawah sekali. Masa hari pertama kita orang sampai ke Lahore ni, kita orang tidur dekat tingkat atas. Tingkat atas ni untuk family dia, dan tingkat bawah ni untuk tetamu. Toilet dah pun siap. Kita orang nak buang air ke, nak mandi pun dah boleh, cuma tak ada tak ada pintu lah. Tengok ni rumah baru dia. Si Sofian cakap rumah ni mula dibina pada tahun lepas, Ogos tak silap aku. Dan sekarang ni bulan Mei, masih lagi tak siap, tapi aku boleh katakan dah 60% siap ataupun mungkin 70%. Mr. Fazul, what are you doing? Now I am trying to fly a drone just to capture the aerial view of Lahore. Okay. Yeah. But this is a village, not a city, Lahore. It doesn't matter, it's still Lahore. Hai, Assalamualaikum semua. Sekarang kita orang berada di Lahore. Malam tadi kita orang baru sampai ke sini daripada Islamabad. Kita orang menaiki bas daripada Islamabad menuju ke Lahore. Kita orang punya finish point Finish point untuk Karakoram trip ni daripada kita orang bermula daripada Khunjerab menuju ke Islamabad, dan daripada Islamabad kita orang punya finish line lah. Dan selepas tu kita orang ambil bas daripada Islamabad menuju ke Lahore. Hari ini adalah hari terakhir kita orang berada di Pakistan, dan besok pagi kita orang memang plan untuk masuk ke India balik. Malam tadi dan hari ini kita orang bermalam di rumah salah seorang host yang first kali kita sampai Lahore, dia orang memang jemput kita orang secara random, secara dekat tepi jalan untuk bermalam dekat rumah diorang. Ini dia Sufyan. Sufyan. This is Numan, dan abang ni lagi seorang, Sufyan. Diorang lah yang ajak kita orang bermalam dekat sini. Dan semasa sebelum kita orang meninggalkan Lahore untuk menuju ke Islamabad dan seterusnya ke Gilgit, diorang cakap sebelum nanti korang dah kembali ke Lahore, duduklah sini untuk beberapa malam. Duduk sini lah semula untuk hari yang ke-20. Kita orang dah kembali ke sini dan duduk dengan dua orang balik. Sebab apa kita orang duduk kat sini? Sebab kita orang sebenarnya nak masuk ke Wagah Border awal pagi, memang seawal yang boleh. Dan rumah diorang ni dengan Wagah Border tak jauh. How many kilometers from your house to Wagah Border? Almost 10. No, 10 to 15. Macam si Noman cakap 10 ke 15 km, tapi aku rasa dalam 30 km macam tu untuk ke border India Pakistan. Dekat sinilah kita orang berehat sementara untuk menyeberang sempadan antara Pakistan dan India. Dan malam ni kita orang rancang untuk berjalan-jalan di bandar
sebenarnya rumah dia masih lagi renovation, bukan renovation lah, sebenarnya rumah diorang masih lagi dibina dan masih tak siap lagi. Masa hari pertama kita orang datang ke sini, masa tu toilet tak berapa nak complete, tapi selepas hari yang ke-19 ke hari yang ke-20 kita orang kembali lagi ke sini, toilet dia dah complete. Jadi kita orang tidur dan tinggal di tingkat bawah sekali di rumah diorang ni. Dekat tingkat bawah sekali adalah guest house, tingkat kedua adalah untuk rumah untuk ruang family dia, dan ini tingkat paling atas sekali iaitu rooftop. Ini dia rooftop. Dan ini adalah kawasan tempat tinggal keluarga Numan dan keluarga Numan dan Sofian. Dekat sini kurang congested, ataupun orang panggil kurang sesak lah berbanding dengan tengah bandar Lahore. Ini dikira macam pinggir bandar lah juga. Dan masa diorang jumpa kita orang tu, diorang tegur sapa kita orang tu, masa tu kita orang sedang berehat dekat situ, dekat bawah flyover train kat situ. Si Norman tegur kita orang, ajak kita orang untuk lunch. Kebetulan masa tu kita orang berehat dan sangat lapar. Lepas tu si Norman ajak kita orang makan lah kat rumah dia. Dan kita orang datang ke rumah dia. Lepas tu kita orang pun tak macam mana boleh agree untuk tinggal semalam dekat rumah dia. Dan semasa itulah kita orang bagi tahu hasrat kita orang untuk pergi ke utara Pakistan, dan diorang tolong kita orang untuk carikan carikan di mana bus station untuk kita orang pergi ke Islamabad, dan seterusnya bertanyakan jadual bas daripada Islamabad menuju ke Gilgit. Jadi ini hari terakhir kita orang kat sini. Kita orang cuma chill je. Kita orang tak buat apa-apa sangat masa tengah hari tadi. Kita orang cuma tidur je. Kita orang makan lunch pun tadi agak lewat pukul 4 lebih, sebab si tuan rumah Numan dia ada hal sikit, dia ada problem sikit. Lepas tu dia balik, dia kejut kita orang. Masa tu kita orang tengah nyenyak tidur tengah hari, dan dia ajak kita orang naik ke atas untuk lunch. Dan pada masa yang sama aku tunjukkan dia apa gear ataupun apa alatan-alatan yang kita orang guna semasa merakamkan momen-momen kita orang dalam ekspedisi Kembara Karakoram ni. Oh, korang tengok ni tangga dia. Betul-betul scary weh. Tinggi gila. Yang dekat rooftop tadi adalah tingkat 4, dan ini adalah tingkat 3. Tingkat 3 kot. Tu, 2. Sorry, ni tingkat 2 dan rooftop tadi tingkat 3. Hati-hati. Okey. Pada lewat petang baru kami berpeluang dapat keluar menjelajah sekitar bandar Lahore bersama hos kami dengan menggunakan 2 buah motosikal. Sepupu hos kami bernama Bilal pun ada join sekali waktu ini. Sebelum tu hos kami Numan ada bagi tahu sepupunya Bilal yang mereka ada 2 orang tetamu daripada Malaysia. Lewat petang tu juga Bilal datang untuk bersuai kenal dengan kami. Dia mempunyai masa yang terluang kerana dia bekerja secara remote dan online. Mereka plan untuk bawa kami pusing-pusing sekitar Lahore dengan menggunakan motosikal, dan lokasi utama yang kami tuju hari itu adalah masjid yang tersohor di Lahore. Masjid lama ikonik yang aku impikan untuk melawat sejak daripada tahun lepas ketika aku berada di sini. Perjalanan kami melalui jalan-jalan di Lahore memang membuka mata kami melihat keadaan trafik yang sesak dan sangat chaotic pada waktu puncak, iaitu pada waktu lewat petang dan malam. Trafik yang padat dengan motosikal memerlukan kami berhati-hati dan beradaptasi dengan keadaan yang agak sesak ketika itu. Mujurlah orang lokal yang bawa kami, jadi diorang dah biasa dan cekap mengendalikan motosikal di jalan raya Lahore yang penuh sesak tu. Meskipun suasana trafik yang agak kelam kabut di bandaraya Lahore tu
kami masih dapat menikmati keindahan dan keunikannya di malam hari, menyaksikan pemandangan bandar yang bersinar dengan cahaya lampu dan mendengar hiruk pikuk trafik. Bunyi-bunyian horn yang mengiringi kami membuatkan pengalaman ini menjadi lebih menarik. Sekarang ni kita orang berada di Badshahi Mosque ataupun Masjid Badshahi. Masjid ni adalah antara main attraction dekat Lahore ni, dan masa tahun lepas aku berada di Pakistan, aku berada di Lahore dan Islamabad, adalah menjadi salah satu wishlist aku untuk melawat Masjid Badshahi ni. Tapi aku tak tahulah apa sebab aku tak dapat masuk ke masjid ni. Mungkin sebab masa tu ada seorang tourist guide yang kacau aku kot, dan aku tak dapat masuk ke masjid ni. Jadi untuk kali kedua ni, alhamdulillah aku dapat masuk untuk melawat masjid ni, dan kita orang sempat menunaikan solat dekat masjid ni, solat maghrib dan solat isyak lah, kita orang jamak. Seperti yang kawan kita orang cakap, masjid ni keluasan dia boleh menampung sebanyak 100,000 jamaah. Is it correct? This mosque can hold about 100,000 jamaah? That is correct. Yep. Seperti yang orang tempatan cakap lah, masjid ni boleh tampung sebanyak 100,000 orang jemaah. Jadi apa pendapat kau Nas tentang masjid ni? Masjid yang besar ni. Ini kau tahu tak, ini masjid yang antara masjid yang terpenting. Is this also the oldest masjid in Pakistan? Ya, apa pendapat kau tentang masjid ni? Aku sangat Before the creation of Pakistan. Masjid ni dibina sebelum Pakistan wujud lagi. okay, mana kata lama lah benda ni. Boleh kata masjid ni lama lah. Barang lama ni. Tu pasal lawa sangat tu. Aku macam bila aku masuk, wih gila lah dengan dia punya apa, seni bina dia kan. Agak macam wow lah kan bagi Masjid aku. ni dia punya vibe dia lain Ya betul. Dia, aku rasa masjid ni 70-80% dia macam open air, dan lagi satu bahagian dalam cuma 20% je. Kat dalam tu tak adalah besar mana kan. Inilah masjid Panjang. Masjid era Mughal, dia punya style macam ni. Dia punya ruangan dalam dia mungkin dalam 20-30%, dan ruangan luar dia, open air dia lebih banyak untuk tampung jemaah-jemaah yang datang untuk solat kat sini. Inilah style-style masjid-masjid Mughal sebenarnya. Mughal tu apa ni? Mughal tu adalah empire yang pernah menakhluk ataupun pernah mentadbir antara Pakistan, India dan Bangladesh. Kalau tak silap aku rasa Pakistan dan India dia orang pernah mentadbir wilayah ni, wilayah yang besar ni. Style lah tempat ni, serius. Lawa gila. Lawa kan? Jadi aku rasa bersyukur sangat. Ni dia Bilal. Jadi dia pegang lampu. Aku rasa bersyukur sangat sebab dapat melawat ke masjid ni untuk kali keduanya. Dan inilah masjid yang korang lihat dekat internet, dekat media sosial. Masjid yang tersohor di Pakistan, Masjid Badshahi Mosque. Aku suggest korang untuk datang melawat ke masjid ini yang terletak di Lahore. Dia macam Taj murah ni. Dia Daripada Taj Mahal. Sebenarnya pembinaan masjid ni adalah sama dengan orang yang bina apa? Taj Mahal kalau tak silap aku lah. So this masjid is built by the same person with the one that built Taj Mahal. Patut. Mungkin orang yang sama ataupun mungkin orang sama lah. Generasi yang orang kata mungkin anak dia kot, ataupun successor dia yang bina masjid ni. Yang penting masjid ni adalah era Mughal Empire. Tapi memang lawa, serius sekarang. Selepas melawat Masjid Badshahi dan menunaikan solat di sana, kami tidak terus pulang ke rumah. Malah,
hos kami Bilal dan Noman membawa kami ke salah sebuah restoran yang terkenal dengan hidangan karahi. Kali ini Bilal yang belanja. Ini merupakan malam terakhir kami di sini. Jadi sudah tentu mereka mahu menjamu sesuatu yang sangat istimewa buat tetamu yang datang daripada jauh seperti kami ini. Kami dibawa ke sebuah kawasan ataupun jalan yang penuh dengan restoran yang menyajikan hidangan istimewa karahi. Apa itu karahi? Karahi adalah hidangan masakan khas di Pakistan yang bahan utamanya daripada daging, sama ada daging lembu, kambing ataupun ayam yang dimasak dengan rempah serta disajikan dalam kuali besi. Kuali besi itulah yang dipanggil karahi. Rasanya cukup pedas macam masakan Melayu. Dinner utama kami pada malam itu adalah chicken karahi, kebab dan ayam tanduri. Nampak tak kuali besar itu? Itulah main dish kami, chicken karahi. Nampak macam ayam masak sambal cili api pun ada kan? Ianya sering dimakan dengan roti nan dan nasi panas. Memang cukup membangkitkan selera. Kalaulah ada nasi putih pada masa tu, memang padu. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bilal dan Noman, dan aku rasa ini pertama kali kami makan hidangan karahi yang special di Pakistan ini. Betul-betul kenyang besar kita orang malam tu. Aku memang sangat rekomen korang untuk cuba hidangan ini di Pakistan, dan aku yakin dan pasti di Malaysia juga ada. Baru keluar Pakistan, India sebelah ni.